lagi sebab aku off data kan. Lepas tu pukul 6 aku tengok pukul 5 dia hantar. Dia cakap dia tahu aku tengah tidur lena. Dia cakap dia saja je. Dan dia tahu, dia cakap aku tak buka telefon aku sebab aku off data. Sanggup orang lelaki pukul 3 bangun semata-mata nak tengok bola. Kalau aku lambat lagi bola sebiji kerja ramai-ramai itu. Good morning Hermosa. Morning bidadari Ching. Kamu Syaz, boleh suggest untuk kecilkan pores tapi you punya skin cantik nampak siap. Kecilkan pores selalunya kan you kena cari skincare. Kita tak expert sangat pasal skincare tau. Kita expert bahagian makeup sebab kita makeup expert, kita bukan skincare expert. Tapi cuba you pergi dekat mana-mana kan, tanya skincare expert untuk kulit you. Kita tak berani nak suggest sangat sebab kita bukan skincare expert. Morning Azri. Good morning. Farah bila nak dating lagi dengan Kak Nana dengan Yuti? Tahu dia orang pun busy, Yuti pun busy. Bola sebiji kerja ramai-ramai. Ya kan? Alah dah lama ke live baru je Zaki. Bola sebiji kerja. Ya, morning Farah cuti ke breakfast apa je? Coffee. Minum kopi je nya. Salam morning Farah, awak jarang-jarang live pagi dari rumah. Ya kan? Your skin look radiant. Farah kerja pukul 2 ya. Boleh datang lepas pukul 2 sebab Black Friday tu still lagi sampai Wednesday. Farah pakai skincare apa Laura Mesir? Okey, memandangkan Farah makeup expert, cuba beritahu kenapa lawa dan baik sangat. Be kind to people is the best legacy to leave behind. So kita dalam hidup, kalau kita tak mampu nak buat baik pada orang, kita jangan buat jahat pada diri kita sendiri. Be positive people. Be positive person. Dah makan tak? Kita tak biasa breakfast pagi sebenarnya. Nak beli transfusion powder boleh datang. Syaz ada 25% sampai Rabu. Nak minta Farah suggestkan makeup untuk skin eye nanti boleh ke nak datang Sunway? Boleh. Kalau makeup kita boleh. Apa komen politik terkini? Tak tahu. Kita tak campur sangat bab-bab tu. Kalau hang up dengan Farah mesti happening. Basically kita Lone Ranger tau. Contohnya macam semalam kan kita pergi makan, kita pergi beli-beli barang, semua seorang diri. Kita memang macam tu. Kita bukan tak ada kawan, kita ada kawan, cuma kita tak ramai kawan. Plus kita seorang yang happy bila berjalan seorang. Hai Siti Zainal, ulang semula nak salin ayat tu. Ayat mananya? Bola sebiji kerja ramai-ramai tu. Sakit jiwa aku. Dia jangan sampai aku kejap lagi jadi goalkeeper tu. Memang aku tangkap bola tu, aku blender kan. Berapa less kat Black Friday? 25. Tapi sukalah dia ni, baik sangat. Love from Sabah. Hi Heidi. I'm Swil. Hi. Kan hari ni cuti ke? Kita masuk pukul 2 kita masuk kerja. Kita kerja petang sebab semalam kita cuti. Kan Kak jodoh orang Pahang pun love. Kan kan pula. Samalah suka jalan seseorang, tak gaduh yang ya betul, blender bola tu bagi Mr. Amin. Aku rasa dia tak cukup tidur tu. Lainnya look pagi ni aku tak make up lagi lah. Support please. Kerja kat mana? Laura Mesir Sunway Pyramid. Love from Negeri Sembilan. Hai Sepet. Umur 30 nampak macam awet muda, apa rahsia? Be positive person. Buat baik dengan orang, dengan benda-benda yang baik. Kalau yang mana tak baik tu kita jauhkan diri, macam tu je. Bestnya masuk kerja petang sebab semalam kita cuti. Nanti singgah rindu. Boleh rehat lebih. Tak juga, kita bangun, kita morning person. Hai Azali. Hai Suri. Seminggu cuti berapa hari? 2. Farah cuti semalam pergi mana? Pagi semalam aku bangun, aku kemas rumah, sapu, mop lantai, iron baju, basuh baju, sidai baju. Lepas tu kemas-kemas katil apa segala bagai, almari semua settle. Lepas tu tengah hari lepas Zohor tu aku pergi Empire makan. Lepas makan tu bukan shopping lah, beli-beli barang. Lepas tu balik rumah hujan. Lepas tu aku live sekejap. Lepas tu malam tadi keluar pergi makan. Lepas tu balik. Itulah dia aktiviti aku semalam. Kan Assalamualaikum morning. Ada breakfast ke? Kita minum kopi je. Hai burn cake.
Betul, jalan seorang-seorang tak pening nak tunggu orang-orang ni. Betul. Bila nak bercuti ke Maghribi Kak, bestnya. Morocco cantik kan? Tapi kita tak diberi pilihan Morocco. Kita suruh kita diberi pilihan Japan ataupun Swiss. Lepas tu Pulau Rawa ataupun Tioman. Tapi Pulau Rawa tu tak ada dalam list. Dia yang cakap Tioman. Tapi aku yang tambah-tambah Pulau Rawa tu. Kan tak make up pun elok. Ya, ingat sekali. Tak, kita tak stay dengan dia. Dia dekat rumah dia. Dia dengan bibik dia, dengan driver dia. Kita dengan Mira. Tetap cute. Janji. Alah, laju dah komen kita tak dapat nak baca. Hai Farah. Hai Swiss kan, kulit flawless skincare. Kita pakai Laura Mercier lah, full set. Swiss ngam. Ya ke no? Japan pun cantik kan? Tapi aku takut gempa-gempa bumi ni. Ni look hatiku pedih dengan bola. Sanggup tau dia tidur kan pukul 12 lebih. Dia last text aku pukul 12 lebih, 12.10, 12 suku macam tu. Lepas tu pukul 3 dia bangun, tengok bola. Aku cakap sebelum bola tu tahajud dulu. Lepas tu dia ketawa. Lepas tu pukul 5 dia text aku. Pukul 7 dia dah keluar pergi kerja. Suka tengok Farah layan fans kan. Kita sebenarnya I wish to baca semua komen, tapi kita tak mampu. Hai Specky. Hai Nur Hasimas. Hai Abang Senyum. Honeymoon taklah. Moon je ada, honey tak ada. Pergi Swiss Farah. Serious scenery dia cantik gila. Kita suka Swiss. Kita memang suka Swiss. Tapi tak tahulah kan. Jom lunch nanti. Alah mama, kita dengan Andelly je. Japan best, makan best. Swiss mahal gila. Tak apalah nak pergi dengan dia. Masa tu lah. Kalau pergi Swiss, vibe Europe. Tapi kalau Japan, Asia je. Okay je. Tapi tengok negara orang kan. Tapi to be honest, kita tak suka pergi tempat-tempat yang mewah. Kita suka pergi tempat-tempat yang macam slum tau, macam tempat-tempat yang susah. Sebab kat situ kan, bila you tengok tempat orang yang susah kan, how masa tu you appreciate your life yang sebenarnya better than others. Hai Atin. Japan lah, feeling nyam-nyam kan. Kudasai. Ika kudasai kan. Kesana 8K Kak. Yang simpan impian saya, simpan ini tak apa. Mana tahu satu hari nanti kan, kita tak pernah tahu rezeki. Farah duduk mana? Sunway. Ajak nak pergi Swiss. Itulah dia suruh pilih Swiss ataupun Japan. Aku mestilah pilih Swiss. Betul tak? Kita pula feeling tengok air terjun dekat kampung yang cantik tu. Turki tak ada dalam list. Kan. Abang Senyum punya apa Abang Senyum dia punya tu rubah kan nama dia kan. Atau tak, aku hari ni dapat satu fakta baru. Kau tahu tak rubah? Kau tahu rubah tak? Rubah tu ada binatang yang macam serigala sikit tu. I pun duduk Sunway jiran kan, keluar dah ika-ika. Kau tahu tak, hai Mami, rubah tu kalau pasangan, dia berpasangan, hidup dia berpasangan tau. Bila lelaki mati, bila jantan tu mati, betina tu akan cari pasangan lain. Tapi kalau betina tu mati, jantan tu akan kekal menjadi duda sepanjang hayat. Rubah. Kau tahu tak binatang rubah yang macam serigala tu? Pilih Swiss. Japan rugilah kan. Aku pun sama nak ikut. Waalaikumsalam Mami. Norway. Tak nak Norway. Waalaikumsalam ABCD. Pergi dua-dua Farah, dua-dua best. Sis dah pergi Swiss and Japan. Suasana lain. You ke? Dia suruh pilih satu je ni. Kita tak boleh lah ada konsep-konsep tamak dan haloba. Walaupun dua-dua tu cantik, tapi Swiss lah kot kan. Cantiknya. Hai Ija. Ya Ija Syari. Itulah fakta tentang binatang bernama rubah. Rubah kot nama dia. Berseri sis kan. Hi Mr. HN. Vote Swiss. Next year simpan rambut panjang balik. Tak nak. Dia tak suka kita rambut panjang.
Dia suka kita rambut pendek. Dia memang tak suka rambut panjang. Aksesori semua kan, rantai ke, gelang ke, dia tak suka. Dia suka simple. Jangan apa buat live tau bila kat Swiss. Tak tahu lagi bilanya. Dia baru suruh pilih je. Swiss kan, share skincare. Kita memang pakai Laura Mercier. Pergi Swiss. Korang dah pernah pergi Swiss ke? Best, cantik ke tempat dia? Aku tengok dekat gambar memanglah cantik. Tapi kadang-kadang benda ni indah khabar daripada rupa. Hai Shaliza, Waalaikumsalam, good morning. Expenses tinggi tak? Hai berasa. Dah sarapan ke? Kita minum ni je, kopi je. Swiss cantik. Janji? Janji cantik. Tak cantik kau siap kau zima. Cantik, trust me. Oh ya ke? Okay lah, Swiss lah. Memanjang cantik. Confirm tak menyesal. Ya ke? Kau kan buat aku tak lena tidur. Morning Leha. Kan tengok kat TV lawa. Kan Swiss mahal. Memang no. Aku faham benda tu. Tira FSD. Waalaikumsalam Farah, sihat Alhamdulillah, tinggi. Oh ya ke? Tak pernah pergi Swiss tapi tengok kat TikTok je view cantik kan. Tak pernah pergi. Farah nak pergi Swiss ke? Bestnya. Tak ada, dia baru suruh pilih Japan ke Swiss. Ujung-ujung kejap lagi dia bawa aku pergi tempat lain. Kan? Mahal sikit lah. Tapi Swiss mahal. Mahal kalau worth it, okay. Waalaikumsalam Farah. Cepat Farah suruh dia book flight ticket. Tak boleh. Aku kena apply cuti lagi. Kan cuti hari ni, tak kerja petang, pergi Sabah je, tak payah fikir-fikir lagi. Kita dah pergi Sabah dah. Tapi sebenarnya kan yang kita rindu Bali. Walaupun kita dah pergi Bali 2 kali, tapi kita rasa macam kita suka vibe Bali sebab kita seorang yang suka culture tahu tak, tentang budaya hidup dekat sana. Kan Bali cantik tau. Tapi Kuta punya pantai tu kita tak suka lah sebab dia punya pantai kan pasir dia hitam kan, pasir gunung berapi kan. Tapi vibe dekat sana dengan culture kat sana kita suka. Swiss tiket je 1k lebih kan. Tapi kalau orang belanja okey je. Ya mak okey je kan. Kalau dia kata kita pergi Swiss lah sayang, kononnya kan, contoh tau. Pergi Swiss sayang, okey lah I pergi je. Swiss pun Swiss lah kan. Kita pula daripada pandang tu kan terkulat mata. Kan Swiss lawa. Swiss lah cantik gila. Memang worth it. Dah pernah pergi. You kena. Bestnya. Wow, cute lah Farah kan. You pergi kerja naik apanya? Kereta. Drive lah. Setiap sudut memang cantik dan tenang. Ya ke? Macam mana untuk terapi mata sis? Pergi Dubai tak nak. Nanti kita kena pakai niqab kat sana. Kita sama suka culture. Kita suka culture tau. Instead of macam budaya hidup kan, sambutan keagamaan dia kita suka kan. Bali cantik dan unik betul. Mari datang Terengganu. Bestnya Terengganu pun best. Pergi Australia pun okey. Naik trans kat Swiss, kiri kanan view memang cantik gila. Morning Jepun kan. Bestnya ada sayang. Tak lain contoh. Bukan, aku kata ni contoh. Kantor dia panggil Farah sayang. Bukan. Aku cakap kan contoh tadi. No. Kashmir pun lawa. Tapi dalam hidup kita, satu wishlist kita yang memang betul-betul kita nak sangat, teringin sangat nak buat. Kita nak buat Trans-Siberia. Tahu tak Trans-Siberia? Trans-Siberia tu kan daripada Russia, United Train sampai Mongolia. Tapi itulah dia berpuluh-puluh hari. Macam mana? Takkan aku nak ambil cuti unpaid leave 2 bulan. Trans-Siberia. Kashmir pun lawa kan. Jangan bawa Swiss Garden sudah. Hai Nirmala, berangan kan free kan Swiss Garden ujung-ujung kan. Tahu naik train. Trans-Siberia tu best tau. Naik train kan. Kita pernah buat trip daripada KL naik train sampai Chiang Mai. Itu kita pernah naik. Berapa hari 7 hari kot kalau tak silap kita. Best kalau buat Trans-Siberia kan. Ambil je lah cuti lama kan. Datang Singapura lah Farah. Nanti I sambut you kat airport. Gitu. Kita nak bunga besar tau. Best tau Trans-Siberia tu. Swiss Garden boleh lah buat rasa-rasa kan.
Persuit garden lah Nya. Janji dapat cuti. Bukan 10 hari ke Farah. Bukan yang Trans-Siberia tu dia lama sebenarnya. Lepas tu dia lalu 4 zon waktu kan. Kalau tak silap kita dah baca dulu blog dia, kita lupa lah. Tapi dia lama. Cuma yang masa kita buat KL sampai Chiang Mai tu, naik train tu, itu 7 hari kot kalau tak silap kita. Salam Farah, My German Farah pun banyak tempat cantik, banyak castle dengan waktu winter. Kita dah tak tahan sejuk. Tak kerja ke Farah, masuk pukul 2. Masuk pukul 2. Best lah Trans-Siberia tu. Tapi mesti dia tak nak punya benda macam tu. Mesti dia tak nak. Kan? Ujung-ujung kejap lagi aku sorang-sorang pikul bag. Bukan bunga je dia kasih dengan La Senza. Tak ada, no. Aku kalau dah sampai Europe tu, aku tak ambil La Senza dah. Mestilah aku ambil La Perla. La Perla lagi mahal. Naik train ke Kelantan lah Farah. Itu hari tu mak kita ada cakap dengan kita, Mama teringin lah nak naik train tu daripada ni sampai ke Dabung. Lepas tu bapak kita kata, kau pergi naik sorang-sorang. Nak ikut Farah kalau Trans-Siberia. Kan Trans-Siberia tu kos dia agak mahal jugalah. Tapi tak ingat berapa. Tapi ada blog tu kita save. Nanti kita check balik. Muka tak make up pun flawless. Kan? Ginilah hidup sis. Korang dah breakfast ke? Muka aku ni macam dah gemuk balik je Nya. Kan? Macam mana? Target 60. Okey, nanti kita search juga. Boleh Nas, boleh. Tapi Trans-Siberia tu best. Kita tengokkan sampai dia pergi Tasik Balkan semua kan. Dia daripada Moskow naik. Lepas tu dia lalu China, dia lalu Balkan semua area. Lepas tu dia end dekat Mongolia. Kalau tak silap kita, dia end dekat Mongolia. Best tau. Tinggi berapa Farah? Kita 163. Berat kita 65. Kak Fash, dah sampai ke malam ni betul lah. Okey lah. All the best, good luck tau. Stay safe. Semoga dipermudahkan semua urusan tau Fash. Fash pergi dengan siapa? Dia sambung sampai Mongolia, Russia tu. Yelah, kalau tak silap kita dia lalu Moskow, dia lalu sampai Mongolia. Aku dah lupa lah baca. Dah lama dah blog tu. Sama dengan tinggi saya kan. Pergi seorang. Kak Syah tak ikut ke? Tak apalah, Fasha pun memang low ranger kan. Okey je kan. Nanti apa-apa teks kita. Kan. Tengoklah nanti. Berangan tu free-nya. Tapi dia bawa aku pergi Tioman pun okey dah. Sebenarnya kita ni bukanlah minta yang bukan. Gitu. Kau percaya? Tapi mak kita cakap kalau Kak Fat temankan je yang boleh. Oh ya ke? Fasha tak bagi tahu kita awal-awal. Kalau bagi tahu awal bolehlah kita pergi. Morning Ash. 17-11 birthday. Never too late untuk wish kan. Happy birthday Ash. Farah bersih kulit muka. Tak tamak gitu kan. Hakikatnya Elias. Waalaikumsalam Farah, tak make up pun cantik. Terima kasih Ika. Adik-adik lain, Mak and family kita tak percaya. Oh ya ke? Faham. Sorry, nampak kaki. Tak apalah, semoga dipermudahkan urusan Fasha Tahu, stay safe, take care. Nanti apa-apa text kita. Fasha, hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, faham. Farah, hari ni birthday anak saya Muhammad Ifat Adam. Best nama dia. Hai Muhammad Ifat Adam, semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, belajar pandai-pandai dan insya-Allah jadi anak yang baik. Okey? Tahu, jangan nakal-nakal. Hai Zaharuddin nama. Hai Udin. Oh my god, your face shining like the sun in the morning. Gitu, janji? Farah dah makan ke? Kita tak biasa breakfast pagi. Baru start live ke? Alamak, join. Tak apa Nathan. Waalaikumsalam. Hai Huda. Amin. Kan? Doa yang baik-baik. InsyaAllah yang kita dapat pun baik-baik. Betul tak? Hai Bintulu. The sweet Milo Peng.
Panasnya pagi ni. Aku rasa macam hujan je petang nanti ataupun malam. Kan? Sekarang musim hujan, hati-hati tau. Risau. Takut je. Hai Farah dari Ipoh Perak. Hai kakak Sado. Mana? Betul ke Sadonya? Betul ke kakak Sado? Tak breakfast pun body cantik. Kita tak biasa breakfast pagi. Morning Mrs. F, cantik lah bag dia gitu kan. Mahal no, 2,400 ke 2,100 Tapi yang pasti dia above 2,000. Dah makan tak? Kita tak makan lagi. Kita baru siap kemas rumah, sapu-sapu sampah, angkat baju, minum kopi je. Hai Fariza, salam si cantiknya skin. Terima kasih Min Sakawi. Lengan je Sado, faham? Pre-love lah bag lain. Alah sayang, sebab semua dia belikan. Jam dia belikan, bag-bag tu semua dia belikan. Hai Farah, boleh share skincare apa yang you pakai? Kita pakai Laura Mercier. Daripada dia punya pencuci muka, daripada dia punya scrub twice a week, sampailah dia punya eye cream, dia punya moisturizer, semua Laura Mercier. Cuti ke? Kita kerja petang, masuk pukul 2. Pukul berapa get ready to work? Pukul 12 selalunya kita mandi lah. Tapi pukul 1 macam tu kita dah masuk. Sebab kita orang kan boleh claim overtime semua kan. Maksimum 105 jam. So kau kerja je lah. Kita masuk pukul 2. Kucu-kuca. Pukul berapa kali tu work kan? Dah makan ke? Kita tak breakfast pagi. Kita makan tengah hari terus nanti. Farah kat Sunway duduk mana? Kita duduk dekat Bandar Sunway jugalah. Apartment. Tapi dekat je sebenarnya. Kalau jalan kaki dalam 10 minit. Kalau misal kata naik kereta dalam 15 minit, 10 minit. Kalau tak jam, macam tu. Suka dengan mak ni. Kenapa? Kita biasa je lah awak. Kita hanya orang biasa sahaja. Minta record ke? Tak. Nearby. Makmur apartment kita duduk. Dekat lah, dekat. Berhantu lah live Farah. Mesti nak join. Sambil dengan live tu sambil buat kerja tau. So kita stay efficient. Hai Edo. Mama sihat? Dah breakfast ke? Semalam Farah tak kerja ke? Semalam kita cuti. Soft spoken je, suka tengok. Kita macam ni lah awak. Kita kalau awak tengok kita punya TikTok kan, kita tak ada nak seksi ke, nak pakai yang terbuka ke, tak ada. Memang tak dapat. Cuma menampak-nampakkan bentuk je lah. Tapi untuk kita pakai seksi dekat dalam TikTok ke, tak ada. Kalau dulu memanglah kita akui kita agak seksi sikit. Sekarang ni tak. Opal dekat dengan Mentari. Yes, betul. Dekat lah dengan Mentari. Waalaikumsalam Ida. Farah pakai skincare apa? Laura Mercier. Kita samalah dengan Umar ke tempat kerja. Tapi paling lambat datang kerja. Tak apa lambat datang kerja. Tapi keep busy. Cantiknya skin kan. Kita tengok live Farah sambil buat roti telur. Bagus. Saya duduk apartmen Damai dulu dekat dengan Mentari Kor. Sebelah. Thank you Edo. Semoga murah rezeki mama. Patutlah semalam pergi Sunway tak nampak Farah. Kita cuti semalam Isnin. Mana tahu sambil kerja dengan live Farah. Baguslah macam tu. Stay produktif kan. Walaupun kita tengok live orang, walaupun kita tengok TikTok orang, tapi kita sambil buat kerja. So benda tu produktif. Instead of kita duduk terbaring asyik tengok TikTok macam tu, hilang mengantuk. Kan? Ya. Adik kita duduk di zon kondo. Dekat dengan kita. Cantik skin kan. Waalaikumsalam Cik Puan Misi. Betul, kita suka keep busy. Keep busy ni bagus. Sebab kan tiba-tiba dah nak balik. Macam tu. Kalau lepak dengan Farah mesti tak kering gusi. Cara dia pun tahu dia suka buat lawak. Sabar Farah menjawab soalan sama kat live ni. Tak apa, kita okey je kan. This is how I appreciate I punya follower dengan viewer. Dia mana boleh seksi. Lembaga penapis ada. Tahu tak apa Dila. Dila kau dapat baby apa? Bestnya bau baby. Wangi kan. Dia tak mandi pun wangi. Sebab baby kan, kalau dikentut ke dia berak kan,
najis dia kan mumayyiz kan, tak berbau. Bestnya Dila dapat baby. Kita doa dipermudahkan Dila tau. Semoga selamat bersalin bulan 2 nanti. Sekarang ni bulan 11. Tengah syarat jugalah kan. Hai Muhammad Nazmi, cantik handbag Farah, love kan. Mahal no. Cantik lah. Saya sambil live tengok Farah sambil berperang dengan anak kecil. Bagus. Nikmati masa-masa dia kecil. Sebab budak-budak sekarang kan rasa macam cepat membesar. Sebab masa berlalu pantas kan. Tiba-tiba dah sekolah. Macam tu. Headband tu comel on you. Saya buat live ni macam radio, dengar sambil buat kerja. So taklah sorang-sorang kat rumah. Wangi macam baby kan. Lepas tu adik kita cari rumah lain. Ada tak tahu mana-mana pun rumah sewa di situ. Ada je, banyak je kat sini sebenarnya. Orang cakap baby bau ibarat bau syurga. Itulah kan, girl. Wah, girl. Sajalah Nama yang best. Farah. Cassandra. Sedap nama Cassandra kan. Kalau aku ada anak perempuan nanti aku letak nama dia Farah Cassandra. Kalau dia kata nama mak siapa, Farah Aminuddin. Gitu. Kan suka dengan suara Farah. Ya, salam dari Brunei. Sedap cium baby kan. Hari tu masa kakak ipar kita bersalin kan, kita patah bahu kan. So kita duduk kampung, kita MC 60 hari. Kakak ipar kita pun berpantang dekat kampung. Hari-hari kita cium dia sedapnya bau baby. Lagi-lagi bau dia lepas mandi tu kan. Comelnya. Betul cepat besar dia orang. Tengok dah boleh berjalan kan. Cepat tau. Tiba-tiba kau tahu dah mengandung balik semula. Macam tu kan. Untuk Farah dapat handbag mahal. Happy for you. Alah, orang belikan, bukan kita beli. Orang yang bagi. Terima kasih dekat dia. Kelasnya Cassandra kan. Sedap tau nama Cassandra. Cuba kau bayangkan nama anak kau, Farah Cassandra. Tapi aku tak ingat nama Cassandra tu maksud dia apa. Kalau pergi melancong, Farah suka melancong time musim apa? Sejuk, luruh, panas, bunga. Luruh dengan bunga. Sejuk tak tahan. Kita tak tahan sejuk. Sebab masa pergi Nepal tu kan, aku pergi Nepal berapa hari 16 hari 15 hari ke berapa hari yang first tu. No, sejuknya sampai dekat atas gunung tu kan, dah keras dada aku. Kita 2 kali gugur tahun ni. Tak apa Syima. Teruskan usaha. Tuhan nak bagi yang lebih baik ni kadang-kadang tak mudah. Dia nak tengok macam mana kita bertahan, macam mana kita survive, macam mana kita usaha. Tahu. Sejuk dah ada mengeras. Keras no titik aku. Masa aku pergi Nepal tu. Serik dah beranak. Tiba-tiba muka kau lagi dalam labor room. Ya no. Kau pula kan lepas habis pantang, laki kau tengok kau dah macam mesin tebu kan. Cocok keluar air. Apa lagi? Mama tak kerja hari ni. Kita kerja pukul 2. Sis, Farah cuti ke? Masuk pukul 2. Nasib dah ada rezeki 2 hero. Oh, okey lah Syima. Okey, dah ada 2 hero. Bolehlah tambah 1. Mungkin perempuan pula lepas ni, kita tak tahu kan. Amin. Kita 4 bulan pergi, doakan semua okey. Najih. Macam mana aku nak sebut nama kau ni Nyang? Najih, semoga dipermudahkan semua urusan kan. Enjoy fasa-fasa mengandung ni tau. Semoga selamat bersalin nanti. Semoga you sihat, baby sihat. Hari ni Farah masuk Farah off day ke kita masuk ke 2? Hai Zir Ahmad. Betul tu. Yang sampai 4 kali kat level room. Amin kan. Tak apa, kita doa yang baik-baik. Cakap pasal beranak pun rasa mual balik. Rasa macam nak tutup kilang dah. Kita masuk ni nya. Apa tu? Apa nama benda tu? IUD. Bukan IUD. Apa ke kita masukkan kat sini? Sini kan tak boleh mengandung dah. Kan. Have a good day Farah. Thank you Zir. Anak sulung girl. Nombor 2 girl juga. Jimat recycle baju boleh kan. Nanti kalau dapat anak boy, lepas tu tutup kilang, sedekah ke orang. Miss you Farah. Miss you Suzy. Depo kan. Kita belum ada rezeki lagi untuk zuriat sendiri. 13 tahun nanti, doakan saya. Amin. Mungkin the right time untuk you dapat income yang bagus, sustain kan, ada rumah, ada kereta. Bila dah ada semua tu nanti kan tiba-tiba Tuhan bagi rezeki. Kita tak pernah tahu kan. Mungkin
kalau sebelum ni mungkin kita tak boleh nak jadi parents yang bagus, tapi bila dalam lama kan, bila kita dah ada anak, kita dah dapat sediakan segala-galanya untuk anak kita, so kita jadi mak ayah yang bagus macam tu. Tahu, it's okay Wani, tak apa. Implanon nama dia. Kita letak kat sini, nampak ni kan ada ni Implanon. So kita dah tak boleh hamil lagi. My mum 12 kali. I ada 12 beradik, 6 lelaki 6 perempuan. I mak satu pak. Bagus kan. Implanon nama dia. Nak kahwin cari mak tahu tak? Ya, betul, nanti mak cari. Implan kat tangan. Yelah, ni masuk implan mak ni. Kita masukkan. So kita dah tak boleh mengandung. Korang jangan tanya aku lagi kenapa aku tak boleh mengandung. Ni nampak implan ni. Pernah asyik perempuan je yang pakai perancang. Cuba lelaki pula yang pakai perancang. Kau pakai kain cawat besi, no? Hai Nadine. Hai Ice Lemon Tea. Farah ni positive person. Implanon. Ya, Implanon. Aku tahu dah. Lupa. 12 tu memang tim bola. Ayo. Bagus. Bila adik-adik ramai kan, masa kecil memanglah kita struggle. Tapi bila dah besar-besar berkumpul tu kan, best. Kita adik-beradik 5. Tapi bila kita tak balik kan, bapak kita 10 kali call. Bila kau nak balik ni? Bila kau nak sampai ni? Cantik but nak pergi tempat cantik tu jauh-jauh. Kan Farah tak kerja ke? Kita masuk pukul 2. Suka dengan bagi nasihat semua positif. Taklah, kita kena hidup positif. Kita jangan kan dalam hidup ni nak jadi orang yang positif kan. Kita jangan dengar apa yang orang hina tentang kita. Kita jangan ambil hati dengan apa kutukan yang datang dekat kita. Kan setiap dugaan yang datang dekat kita tu kan, kita tengok pada diri kita. Sebenarnya dugaan tu adalah untuk diri kita. Contoh kita nampak orang susah, dugaan tu untuk kita, supaya kita sentiasa bersyukur dengan diri kita. Lepas tu bila kita nampak orang buat salah kan, kita tengok diri kita balik semula. Macam tu. Pasang implan tu berapa tahun? Sepanjang hayat. Ini sepanjang hayat. Tapi kan adalah apa tu, mandulkan untuk lelaki. Ada. Hari tu aku dah nampak kat TikTok. Dia pergi klinik ke kat hospital, aku tak ingat, tapi dia mandulkan diri dia. Ada untuk lelaki ada. Kan. Waalaikumsalam Wawa suruh suami buat vasektomi. Nama dia vasektomi ke? Adik-beradik bila balik kampung kan, memang taklah dia nak buat. Tak, dia boleh buat, tapi bukan bererti dia punya dia tu dah tak, dia punya toing-toing tu dah tak ni. Dia boleh lagi function semua macam biasa. Cuma mungkin sperma dia dah tak bukan tak ada kualiti. Aku tak ingat lah Nya. Tapi ada mandulkan untuk lelaki. Macam perempuan kan ikat peranakan kan, tapi lelaki ada. Memang taklah dia nak buat kan. Betul. Tu kita cermin dekat diri kita. Betul. Kita kena apa-apa yang kita nampak kan, kita reflect tu pada diri kita dulu, instead of kita blame pada orang tu. Contohnya kita nampak orang minta sedekah, kita jangan cakap ini sedikit ni, jangan bagi. Kan tak bagus benda tu. Kalau you rasa you nak bagi kan, you bagi. Kalau you rasa tak nak bagi, you better diam. Kalau macam contoh you nampak ini sedikit ni, nanti kat depan tu ada orang kutip dia, tak boleh macam tu. You just anggap je, mungkin itu the way dia cari rezeki. Kalau kita ada rezeki, kita kongsi. Kalau kita tak ada, cakap je tak apa, terima kasih. Senang kan? Ada dalam TikTok kan, vasektomi nama dia. Kau yang mana korang kan dah insaf daripada masuk labor room tu kan, kau suruhlah buat vasektomi tu. Janganlah sampai mandul. Dia tak mandul, dia bukan mandul. Cuma ada untuk lelaki tu, nama dia vasektomi kan. Masalah tak ramai lelaki nak. Kalau in positive way ada bagusnya. Mungkin dia untuk 2022 ni kan, zaman dah maju. Kadang-kadang anak ramai, ekonomi kita tak bagus, macam tu. Vasektomi ke nama dia. Memang ada mandulkan lelaki, tapi tak silap saya tak boleh kalau tak ada sebab yang munasabah. Tapi itu pilihan kita yang kita tengok dekat TikTok tu hari tu, memang dia pilih untuk mandulkan diri dia. Mungkin dia rasa kalau dia jadi parent dia tak bagus ke, atau mungkin dia memang tak suka budak-budak ke, macam tu. Bolehlah suami ajak kahwin nak jarak anak tu kan, setuju. Kan betul, kalau dia menipu tu antara dia dengan Tuhan kan. Betul, kalau lelaki Cina yang buat benda tu 10% je untuk buka balik lepas ikat yang lelaki punya. Oh ya ke? Kalau tak nak buat, pakailah pelindung. Kadang-kadang
pelindung tu kan, yelah kita ni sebagai pembonceng kan, penunggang tu kadang tak nak pakai pelindung tu sebab dia rasa geseran tu tak tak menyedapkan dia dan mungkin tak menginzalkan kita kan. Kita ayo mongoklah korang 10% je buka balik lepas ikat yang lelaki punya kan. Pakai pelindung pun better. Ya, mongoklah kalau perempuan tu hari pregnancy boleh efek health. Dia biasa kita syorkan untuk ikat. Kita kan mongoklah kalau pelindung pun ada yang tak efektif kan. Kan kita suka je baby and kid tapi kita belum ready nak ada anak sendiri. Tak apa, mungkin the right time untuk you kan simpan duit dulu, beli rumah, beli harta kan. Kelakar Farah kan. Ya, sebagai pembonceng tidak setuju guna sana. Tak, kita sebagai pembonceng kadang kan bila geseran tu boleh mengurangkan tahap keinzalan kita. Betul tak? So tak naklah pakai sebab kau tahulah sekarang kan banyak kes-kes accident kan because of tak pakai helmet. Tahu tak pakai helmet. So bila tak pakai helmet kan accident kan tak bagus. Kau tengok masa MCO tu kan ramai yang accident tau. Tak bagus benda tu. Tapi yang mana nak dapat anak tu bolehlah pakai helmet tu. Hai Maria. Asyik wah je yang kena kan. Sakit beranak lagi kan. Takutnya live hari ni. Tak kerja kita masuk kedua belajar sains hari ni kan. Tapi lelaki jarang ada masalah untuk proceed with vasectomy. Boleh je pilih sebenarnya sebab itu kan pilihan kita. Dia antara you nak ataupun tak nak macam tu kan. Makan pil sebab kadang-kadang merancang keluarga. Makan pil ni kadang-kadang kan ada bagusnya, ada tak bagusnya. Tapi kadang-kadang makan pil pun boleh je juga ter-accident ni untuk yang kaki perempuan kan. Tapi kalau dia nak kahwin nanti dia boleh buka balik kan vasectomy tu kan. Pelindung pun boleh fail kan. Pelindung pun kadang-kadang accident juga. Itulah. Faham? Farah minat ambil anak angkat. Kita memang suka budak-budak. Kita memang suka baby. Kita memang hati kita dekat dengan budak-budak. Tetapi dalam keadaan hidup kita yang macam ni kan, kita takut nanti kita tak mampu nak bagi kasih sayang dekat dia. Sebab anak yang kita ambil dengan anak yang kita kandung, memanglah feel dia almost the same. Tapi kan kita takut satu hari nanti kita tak mampu untuk bahagiakan dia, atau kita tak mampu untuk jadi parent yang baik dekat dia. Kan helmet pun boleh kan. Korang excited tengok kenikmatan tanpa pelindung. Kan helmetnya pakai selimut. Helmet apa? Arai ke syuk? Bukan. Aku tak boleh dengan Farah terangkan. Iyalah betul lah kan bila. Tapi susah nak reverse vasectomy. Kenapa? Barrier tu permanent. Oh ya ke? Dia tak boleh buka baliknya. Tapi pelindung ni kan kadang-kadang geseran dia tu kan. Sebab lelaki tak rasa benda tu. Macam keinzalan. Tak tahu lah. Korang lelaki mungkin tak tahulah kod inzal tu apa. Nanti korang google lah sendiri. Ikat ke potong, aku tak tahu. Tak tahu Mimo. Farah dah makan ke? Kita tak breakfast pagi kan. Kita pakai stokin. Dia yang pakai stokinnya. Foundation Laura full coverage tak? Ada yang full, ada yang medium. Yang baru masuk tak tahu helmet apa kan. Geseran kan. Sebab geseran tu yang akan Dalamnya janganlah cerita bab ni. Bengonglah kau. Ada yang nipis. Kita tak tahu sangat sebab kita tak pernah benda-benda ni semua. Seram dengarkan. Ya, inzal ginjal. Bukan ginjal. Inzal is lain. Boleh buat tapi 10% je berjaya buka. Yang lain memang terus mandul. Dia kategori mandul ke no? Macam tu. Dia mandulkan diri dia lah maksudnya benda tu. Oh. Tapi tak apalah kalau misal kata dah ada anak ramai ataupun dah memang dah tak nak anak lagi, boleh je buat benda tu kot. Kan? Ikat peranak ke perempuan. Tapi kalau betul, kalau BTL tu ada risk untuk pregnant balik. Oh ya ke? Stokin pun boleh kan? Cuma takut kandungan luar rahim. Faham? Tak nak kisah sapu pelantar sikit. Kan? Saya pakai pil perancang je. Alhamdulillah anak dah 3. Jarak 3 tahun. Okey. Macam tu okey Mimi. Kita pakai helmet 8 tahun. Awak jarak kita ya Mimun. Cut and tight or seal. Oh ya ke? Suka semua kan? Dah lah hari ni Farah jadi pakai sakit puan kan? Ya pemandulan. Oh ya ke? Pemandulan ke nama dia? Tak payahlah macam tu. Tiba tajuk bertukar kan. Bab ni memang semua suka kan? Yes, mandul vasectomy tu ya Amalina. Lah kan rancang sendiri. Kan kita rancang sendiri. Farah alhamdulillah dah 8 tahun nak ikat sebentar bagi.
kalau dah ada anak okey je, kalau nak ikat sebenarnya, sebab kan during this particular situation kan ekonomi kita pun tak berapa bagus. Kadang anak ramai tu kan takut kita tak mampu untuk deliver yang terbaik untuk anak-anak kita, macam tu. PTL kalau keluar Kuantan duduk di sini cakap potong terus, tak macam dulu boleh buka-buka balik, tempat lain tak tahulah. Ya ke? Kembiri kan, apa ini serius sangat. Farah jom buka kelas sains. Ya, pemandulan secara permanen. Oh ya ke? Permanen ke benda tu? Saya makan pay perancang, anak 3 orang hero, semua jarak 4 tahun, yang sulung 14 tahun dah. Okey macam tu Zuradi, sebab menjarak anak tu okey, better. Macam orang Tanjung Karang je tak, kita orang Pahang. Saya tak yakin rancang sendiri. Betul, kalau kita dah kahwin mungkin kita pun tak rasa mampu nak rancang sendiri. Tu yang kita pakai ni, Implanon ni. Gitu. Farah tak nak kahwin ke? Tapi berbet naik je. Oh ya ke? Oh kalau buat benda tu dia naik je ke toin-toin tu? Hanya? Aku ingatkan bila dah buat benda tu dia dah toin-toin tu dah tak function. Oh dia boleh lagi maksudnya. Cuma sperma tu dah tak ada kualiti lah, maksud dia macam tu ke? Kita tak tahu sangat sis. Otak saya jam dengan Farah berceloteh pasal merancang keluarga. Kan pertama kali aku buka isu ni. Nampak kurus lah Farah. Kau janganlah muka aku pun dah besar besin ni. Kan comel Farah kan. Saya trust pil IUCD nombor 3 pakai terkeluar sendiri. Kan saya umur 27, anak 3, beza setahun je 3. Boleh lah dah start rancang dah sebab dah ada 3 kan. Mampu Implanon. Kau mampunya Implanonnya. Mak ada Implanon tau. Belum kahwin lagi mak dah letak Implanon. Ya, naik sendiri. Kan? Oh, dia boleh ke? Aku ingatkan bila dah letak dah buat vasektomi tu, toin-toin kau tu dah tak function. Dia ikat masih hidup. Oh, ya ke? Kita tak tahu. Best kan? Toin-toin. Biarlah Farah ni baca semua komen. Sayang Farah. Kan? Toin-toin nama dia. Takkan aku nak sebut benda tu pulaknya. Kita orang selalu sebut toin-toin. Kuruslah sekarang. Tak adalah Kak Emma tak baik. Kita gemuk sikit. Farah pakai implan ke? Kita pakai implan ni. Ni Implanon lah ni. Kan. Even kalau perempuan tu ikat peranakan pun sexual desire still sama, cuma tak boleh pregnant. Oh okey. So maknanya kalau misal kata perempuan pakai Implanon tu, lepas tu lelaki pakai buat vasektomi tu, maksudnya kita masih lagi boleh inzal lah. Betul tak? Kan? Saya anak 2 je mampu. Financial tak stabil. Mental pun tak kental dah. Bagus macam tu Jasmine. At least kan you dah ada anak. Betul kan? At least you dah ada zuriat lah maksudnya macam tu. It's okay anak 2 pun tak apa. 1 pun tak apa. Kalau tak ada pun it's okay. Kan? Toin-toin tak tidur pun. Toin-toin kan. Saya anak pertama dah kedua jarak 3 tahun. Tiba nombor 3 8 tahun. Kan nampak tak? Kat in positive way kan kita tak pernah tahu rezeki yang Tuhan bagi pada kita. Kan? Sakit tak? Implanon ni tak sakit pun. Betul tak bohong, janji. Adik-adik bawah 18 tu jangan masuk kan. Implanon nanti tak pregnant kan. Bukan Implanon ya hari tu masuk besi kan. Implanon lah Nok. Kau berani ni Implanon. Kau Implanon kan aja. Kau iyakan aja. Kau janganlah bangkang. Sebab faktor kesihatan anak dah 21. Yuswanti okey dah, anak dah besar. The best contraceptive method in Implanon kan. Kenapa kau cerita pasal ni nya? Kenapa kau orang bercerita pasal ni gila? Saya tak ada rezeki anak lagi. Dapat 1 pun jadilah. Belum masanya. Mungkin rezeki tu lambat. Sebab selalunya yang terbaik kadang-kadang Tuhan ni bagi lambat. Sebab dia nak tengok macam mana effort kita, macam mana usaha kita. Tahu? Aimi mungkin 1 hari nanti insyaAllah. Farah dah macam doktor kan. Saya seorang je. Tu pun tunggu 5 tahun baru ada rezeki. Kita tak pernah tahu. Aimi, tengok ni. Dah 5 tahun baru ada rezeki. Kita tak pernah tahu benda yang Tuhan takdirkan untuk kita besok. Jangan kata besok, 10 minit daripada sekarang pun kita tak tahu. Kan? Cerita pasal apa? Tak, cerita pasal perancang keluarga. Kita pun cukuplah 2 sepasang dah. Okay, Mimo, stop. Kau dah boleh buat dah Implanon macam aku ni. Saya percayakan Farah. Kau percayakan aja. Implanon pun Implanon lah, janji Farah happy.
No, macam aku tak tahu. Rosie, aku cakap je ya. Kau jangan bangkang. Lepas rancangan sedih, tiba-tiba now dah masuk 4. Kau nampak tak? Itu kita panggil accident. Kan Farah pergi siap nak pergi kerja dah ni. Kejap lagi aku mandi. Hi, the power of dream. Cerita pasal ni sebab Farah sangat memahami kami yang perempuan ni. Kita okey je, kita memahami je sebenarnya. Waalaikumsalam Nazrin mother. Kerja apa mother hari ni? Dia masak-masak ke petang ni. Kelas tak boleh tutup. Kelakar Farah dicomel je buat isu ni. Korang lah cerita bab-bab implanon ni. Pernah ambil injection, sekarang tukar pil untuk stabilkan period. Tapi sebenarnya pil merancang pil untuk rancang period tu kan selalunya orang ambil masa nak pergi haji ataupun umrah kan, sebab takut bila sampai kat sana kan you period, tiba-tiba you tak boleh nak buat amal kat sana, betul tak? Sebab masa mak kita dengan bapak kita pergi Mekah dulu, kita tanya mak kita, mama nak pil tahan period tu tak? Lepas tu mak kita kata belilah, dia cakap, sebab mak kita takut masa tu kalau sampai sana nanti tiba-tiba period kan. Lepas tu kita tanya doktor kita kan, lepas tu dia kata tak payah Farah, dia cakap niatkan dalam hati, tapi boleh just standby benda tu kalau nak makan, dia cakap. Lepas tu kita belilah untuk mak kita. Lepas tu mak kita sampai sana, mak kita cakap mama risau juga kalau sampai sana tiba-tiba period, nanti dah tak boleh nak buat amal ibadah. Tapi syukur masa dia dekat sana kan, dia tak period. Dia tak period pun, walaupun masa tu memang time period dia. Kita kerja, kita masuk pukul 2. Tak stabil tu benda mahal kan. Ya Farah, ya kakak saya doktor syorkan tak boleh beranak, laki dia nak juga. Lalas kakak koma 12 tahun lagi. Ya Rasul, ya Tuhanku, semoga dipermudahkan semua urusan kakak awak Fiza kan. Implanon Farah ada besi tau. Kerja pagi masuk jam berapa, petang jam berapa? Pagi masuk pukul 10, petang masuk pukul 2. Tapi boleh regulate back, cuma take time. Makan pil perancang dia bagi period tiap bulan. Kalau injection memang period. Ikan semua hormon based contraction yang akan menyebabkan irregular bleeding. Pil perancang tu tak berjaya untuk saya. Asyik lupa je, stress tau. Kau lupa makan sebenarnya, kau nak sedap kan nyak. Kita kerja late 1pm. Okay, kita masuk pukul 2 mama. Tak pernah ambil injection sepanjang 3 bulan. Darah turun tak berhenti. Dia tukar pil. Makan IUCD sebulan, lepas tu buka balik. Anak nombor 3 dah. Koma lagi, laki tak nak jaga sebab tak nak lepaskan. Tak boleh lah macam tu. You kenalah jaga sebab itu wife you. Pun okay, saya dah 5 tahun pakai sebelum ni rancang sendiri 2 kali terlepas. Best berborak dengan Farah dan lain pasal perancang kehamilan kan. Lawa hidung, dalam hidung tu ada apa? Dalam hidung ada apa? Aku tak mampu nak jawabnya. Saya pun dah pakai IUCD 8 tahun. Implanon berapa tahun, berapa lama sih? Boleh je pakai seumur hidup kan. Pun one of the option kan. Selalunya 5 tahun. Plan sendiri. Ni implan taunya. Implan ni sebenarnya untuk elakkan kehamilan, kalau korang nak tahu. So, aku dah pasang implan dah kat sini. Nama dia Implanon. Nanti korang Google Aku memang letak implan dekat sini untuk merancang kehamilan sebenarnya. Thank you Amsha. Plan sendiri selalunya kadang-kadang terlajak Amalina. Kau tengok masa MCO banyak kes kan. Taklah sebab kena tiap hari kena makan leceh. Betul. Rancang wanita hari ni betul kan. Sampai kat IUCD dah 3 kali tukar. Selamat sangat kan. Ni tengok dah, aku pakai ni lah. Nampak ni, IUCD lah ni. 10 jam sampai berapa? 2 jam sampai berapa? 10 sampai 6, 2 sampai 10. Implanon Iron Man. Kan. Kak, lama dah ke live, lama juga dah implan Iron Man kan. Serius je. Betul lah Nya. Ni implan lah. Implan ni tak boleh mengandung. Implanon nama dia. Ni aku letak benda ni. Kau iyakan aja. Kau jangan bangkang-bangkang. Farah tolong marah suami. Balik-balik bini kena ambil pencegah. Kau suruh laki kau buat tu Nya. Vasectomy tu kan. Hai Fazlin. Ramai pasang implan kat bahu, naik berat badan. Dulu badan kita kan kurus sikit. Dia sikit tu ideram dia kau kena turunkan sikit. Dulu kita kurus sikit. Lepas tu kita pasang implan ni, badan kita naik 80. Kan ada gambar kat TikTok aku post tu kan. Berat kita naik 80 lepas pasang implanon ni. Lepas tu kita diet tu turun sikit, badan kita jadi 65. Tapi pasang implanon tu kadang-kadang memang ada menaikkan berat badan.
Farah dah mandi ke belum? Asal amboi pasal implanon. Ya, ICD lalu bawah Farah. ICD kat bawah kita tahu. Tapi ni implanon. Kau kan aja. Kau jangan bangkang aku. Kau cakap betul-betul Farah pasal implanon. Kau cakap macam tu. Kau jangan cakap kau bangkang aku. Ini memang implanon, okey? Implanon. Dok tak galak saya pakai implan ni sebab Farah kalau buat vasektomi takut. Celup sana celup sini, confirm tak ada. Janganlah celup sana celup sini. Kan jurang matahari ku. Hai cantik, lama tak nampak jurang. Hai from Sydney. Ni cerita betul ke ni? Betul lah Nya. Nampak ni implanon ni. Kau berani kau bangkang-bangkang aku? Tak bahaya ke pasal implan tu? Taklah, ini untuk mengelakkan mencegah kehamilan. Kita takutlah macam MCO tu kan banyak kes terlajak. So kita pasanglah implan. Ni, nampak ni. Betul Farah, ya betul-betul. Bagus. Aku suka yang macam ni. Farah pasal implanon. Betul. Dah Google implanon. Ini implanon lah. No? Kau ingat aku cakap benda yang tak betul ke? Kau ingat aku buta sains? Betul tau. Pasal pakai implanon sebab kita takut hamil macam tu. Walaupun kita ni belum diratahkan, walaupun kita ni belum dijamah, tapi kita pakailah persediaan. Nanti kalau dah berumah tangga kan, manalah tahu kan. Kenapa Farah pasal implanon? Saya tak boleh pakai, tak sesuai. Taklah, hari tu kita masa buat tu doktor kata kita memang sesuai. Tengok badan kita yang anjal terletak ni, doktor kata better pasang, dia kata. Sebab bila tak pasang kan laki tengok macam mesin tebu kan cocok keluar air, dia kata better pasang sebelum kahwin, dia kata. Gitu, rindu awak. Jangan marah cikgu. Prevention is better than cure. Betul, ya. Tahun depan Farah ICD pula. Tak payah ICD tu. Nanti kan kita tempat kangkang kan doktor tengok pula kita punya labia majora kan. Malulah kita. Ya, tahu-tahu kan mesin tebu. Farah tintong. Ya, mesin tebu. Sebut janji. Ni implanon janji. Cuti kan kita masuk kos 2. Berapa kos pasang implan tak ingat. Ni bakal suami bayar. Ada. Serius sangat. Ya kan, kita masuk kos 2. Very meyakinkan story. Tak, kita kena cerita yang betul. Farah anak Pak Hassan. Bukan anak Aminuddin. Farah pakai implan titanium. Dia punya implanon kita ni doktor buat daripada titanium. So doktor kata utuh sikit kejadian dia. Korang jangan tanya Farah masuk besi pada kena rakut. Keras perut aku kata apa. Kau anggap je implanon tau Linda. Kau jangan bangkang. Terus benang. Tak naklah ikat. Farah tak pernah tak kelakarkan tintong Farah kan. Ketawa terbabak aku. Semua percaya. Ya. Transgender mana boleh pasang benda tu. Pasang. Kau jangan bangkang Syida. Kan aku dah kata. Kau iyakan aja. Anggap je benda ni implanon. Benda ni untuk sejukkan hati kau sendiri. Kau cakap je ya. Ada sale tak loose powder. Ada sampai hari Rabu. Ya kan. Kau jangan bangkang. Kau cakap je lah ya no. Kau sedapkanlah hati aku sendiri. Akhirnya jangan dirabak. Kalau rabak memang rasa benang dia. Kan, ya. Tapi implanon kita ni doktor buat special sikit. Doktor kata dia balut benang tu dengan besi titanium supaya utuh. Kau kena sodok macam mana pun kan, kau tetap tak mengandung. Gitu. Kan, ya, saya cakap for your happiness. Kau cakap je ya. Kau jangan bangkang. Betul. Betul. Macam ni aku setuju. Farah bila nak kahwin, nanti aku tanya Mr. F. Kita percaya janji kan. Waalaikumsalam Hasma. Utuh kejadian dia no. Ni kalau dia sodok macam mana pun memang tak akan. Rasa macam jari penyapu. Gila lah kau orang pagi-pagi buta dia cerita pasal kehamilan dengan perancang keluarga. Sodok macam mana tu Farah? Macam sodok tanah tu kan. Jangan jadi pembaris sangat kan. Farah, kalau pakai IUD alatnya terus tembus ke usus. Jangan sampai ususnya sampai ke rongkong. Berapa tahun implanon? 5 tahun tukar. Boleh main rugby lepas ni. Boleh langgar belaka. Tak boleh. Ni implanon no. Mr. F is watching. Dia tak ada, tak apa. Saya baru 19 tahun kan. Tetap utuh titanium tu sodok macam mana. Betul. Dia sodok macam mana. Dia songkit macam mana sekalipun. Dia songkit ke bawah ke atas kan. Dia tetap utuh.
Mr. F ni Kang tak pasal kena sumpah. Sodok tanah. Ya. Sodoklah ke atas ke bawah kan dia tetap utuh. Sampai ke rongkong. Tapi tak adalah kita kalau misalkan tu buka tu nampak paru-paru. Tidaklah. Kita lain. Kita jaga ketat. Kan doktor yang buat implant tu Farah nak pergi juga Sunway Hospital ya. Kau pergi kat Sunway Hospital. Dalam ni sporting layan je kan. Teknologi tinggi. Ini teknologi dia, ketinggian dia kan tahap melebihi kelajuan cahaya. Doktor cakap dengan aku. Ramai pembaris kan dah pakai handbag baru. Hari ni aku rasmikan pergi kerja. So duk ikut mananya? Ikut depan lah. Kita pula kan kelakar Farah kan. Sodok macam bulldozer. Tak, bulldozer tu bukan sodok. Sodok tu macam ni nya. Kau jangan pembaris. Sodok tu macam ni. Kalau jentolak yang macam mentadak mentadu tu dia kaut macam ni. Kita yang kaut. Ya macam bulldozer tu kan. Ingat bertani ya, bercocok tanam. Alamak, sodok jangan kasar please. Janganlah kasar sangat. Nanti keinzalan kita kurang. Kita kena fikir juga side kita. Kan, kejap lagi kau ikat-ikat aku dah asal. Manakala kau putih-putih mata terkedu macam tu. Kan, implant Farah tu mahal 29. Ya, kita buat hari tu 29,000 nya. 29,000 implant kita ni. Sodok lain, kaut lain. Sodok tu yang macam tu kan. Kaut tu yang macam ni. Kita ni mengaut. Lelaki yang menyodok. Gitu, bercucuk tanam. Betul. Sudah tamat kan? Betul-betul. Kita belajar benda lain lah pulaknya. Kau orang kan hari Selasa kau cerita pasal ni pagi-pagi buta. Keras perut kan. Doktor sodok sampai mengaut. Ya. Kau kan daripada cerita tadi pasal foundation kan, lepas tu pergi kepada perancang keluarga, lepas tu pergi cerita pasal implant. Ni kau cerita pula pasal bercucuk tanam. Kau ingat aku petani. Tu tak cerita lagi pasal kerang kan. Ya. Penat tanam biji benih. Tak apalah, kadang-kadang kan kita bercucuk tanam, kadang-kadang tanah tak subur, kadang-kadang baja tak bagus. Kita kena fikir bab tu juga. Kadang-kadang kita kena tengok juga serangan-serangan serangga kan. Kita kena tahu benda-benda bab macam tu. Apa baja yang perlu kita pakai kan. Serangga, kulat-kulat kan. Kita kena tengok pada benda-benda daripada banyak segi. Boleh jadi menteri keluarga ni. Itulah aku nak turunkan Rina Harun tu, biar aku yang naik. You really make my day kan. Teknik dalam kelas dulu-dulu macam ni lah. Nak belajar bagi pelajar mengantuk kan. Serangga-serangga. Kita kena ingat kita bila bercucuk tanam kan, kadang-kadang tanah, faktor tanah, banyak faktor yang kita kena fikir. Faktor tanah, faktor baja, faktor daripada benih tu sendiri. Betul tak? Teknik daripada sodok dan juga kaut pun kita kena pilih, kita kena fikir kan. Tahap membaja kita, serangan serangga. Farah mengundi jari dah hilang ke? Dah. Aku hari kedua dah hilang. Nampak tak betapa rajinnya kita memasak, mengemas, membasuh pinggan, menyidai baju. Hilang dah inai Nuha aku ni. Pinggan ni je nya. Tapi aku rasa dia buruk tau. Aku cuba sental-sental tepi-tepi dia tak hilang. Dah macam kuku petani pun ada. Rina Harun pun kalah kan. Farah mengundi jari ni dah pasal baja subur pula kan. Farah boleh tukar kerja lepas ni bakal sakit puan. Rina Harun pun kalah kan. Kena siram hari-hari. Kalau tak baja tak bagus. Tak, kadang-kadang pengairan dan saliran pun kita kena fikir kan. Tak payah siram hari-hari, tapi pengairan dan saliran tu, sistem pembentungan kita tu kena betul. Kau pun jangan fikir pak tu baja, pak tu benih je. Tak boleh. Kita kena fikir juga serangan serangga, kulat kan. Ricinnya kulit muka awak. Ya, jarang-jarang berminat dengan pertanian ni. Kita kena fikir sektor-sektor pertanian kan. Korang kan ya Allah terlebih rajin Farah hari ni kan. Dah jadi PJ. Betul-betul. Semayan, teknik semayan kita macam mana, cara kita semai benih tu macam mana, itu memainkan peranan. Kalau bocor pembentungannya macam mana? Tak boleh bocor pembentungan tu. Kita kena betulkan pula, panggil JKR, kaut balik, sistem pengairan kan, saliran semua tu. Betul maksud. Kita guna perkataan-perkataan yang berkaitan lah kalau kita cerita pasal pertanian. Dan kita punya perkataan tu mesti berkaitan dengan pertanian. Betul tak? Kan? Pengairan, saliran, pembentungan, itu semua kita kena ambil kiranya. Teknik macam mana jengkaut tu kaut, macam mana pula jengkaut tu sodok tanah kan, benih.
Itu kita kena fikir tahap keluasan pertanian kita tu. Memang aku jelin-jelin je aku gelak sorang-sorang. Laki kerja JPS, Jabatan Pengailan dan Saliran. Bagus kau Mimo, patutlah anak kau ada comel cakap rambut kan. Kena fikir. Kita kena fikir macam tu. Kita tak boleh bercucuk tanam kan, tu tanam je benda tu. Tak boleh. Hebat Farah kan, JPS JKI is watching kan. Panggil sekali Rina Harun no. Kita kena, bila kita nak buat benda tu kan, sebelum buat tu kan meeting dulu kan, capai kata putus. Itu nama dia, kita panggil persidangan meja bulat. Kita bersidang kan, minta buah fikiran orang, ambil buah fikiran orang, barulah sukses. Semua jawatan dia nak kahut tukang masak peparitan semua kan. Tanah kena subur before nak semai. Betul. Tapi sebelum kita nak semai kan, kita kena bersidang dulu. Farah marah tetap melayan kan. Kita kena bersidang dulu, capai kata putus. Sebelum tu buat paperwork dulu kan, buat homework. Ini bukannya boleh terus kau pergi je bawa terus jentolak tu kaut terus tanah letak benih. Tak boleh macam tu. Farah pernah tanam apa, kita belum dijamah. Kita masih lagi suci. Kita kalau bentang kan cadar putih tu kan, melempar ruah darah dia gitu. Ambil tender ke, buat tender juga. Kita kena juga proposal kan, semua kertas kerja kena buat. Korang ni tidak terus celup macam tu, ikat kudasai. Tak boleh macam tu. Marah tuan tanah nak tiba-tiba orang sodok tanah je. Kan, kita kena dulu buat kertas kerja, bersidang. Bersidang dulu, kau tahu tak? Capai dulu persidangan meja bulat. Melempar ruah kan. Ini tak, kau terus je sodok. Tak boleh macam tu. Tak boleh ceroboh tanah orang. Tak bagus. Tak berkat rezeki tu nanti kan. Nanti kan kita ambil tanah orang kan, mati sempit kubur. Farah nak cantas kerja landul. Betul tak? Kita tak boleh ambil tanah orang sebarangannya. Kita kena tengok dulu geran tanah tu nama siapa kan. Buat dulu persidangan kan. Kita give and take, tengok tanah macam mana, baja macam mana, barulah boleh. Ini tidak. Kau main tutuhkan aja, sodok je. Tak boleh macam tu. Tak bagus. Kita kena pilih banyak faktor kan, tengok banyak sektor, banyak faktor yang akan involve dalam pertanian kita tu. Kelakarlah Farah ni, jarang-jarang aku buat macam ni. Aku tak tahu kenapa hari ni aku gila. Geran tanah. Geran tanah tu kita kena tengok juga betul. Kalau tanah tak betul macam mana? Tak boleh. Kita kena pergi dulu pejabat tanah, tengok ada tuan dia. Kalau tanah kerajaan kan, reserve kerajaan, kita kena minta dulu, apply dulu kan. Bila dah dapat, tukar nama semua, barulah boleh. Cuti ke not kita masuk pukul 2. Farah jangan terlupa nak pergi kerja. Taklah kejap lagi aku nak mandi. Sudut tanah orang ikut. Tak boleh. Bayar pampasan. Betul. Waalaikumsalam matahari. Ini tak. Tanah wakaf je ada note. Jangan note. Tak boleh. Tanah wakaf pun kerajaan punya. Kita kena minta izin. Tanah tak ada geran. Tak boleh. Setiap tanah tu mesti ada. Kalau bukan geran tanah tu nama orang, mungkin nama kerajaan. Reserve kerajaan pun nanti kerajaan ambil balik semula. Macam mana no? Dan kau putih mata, penat kau bercucuk tanam kat situ kan, belum sempat tuai hasil dia kan. Betul tau. Tanah kubur pun ada nama. Kalau tanah kubur tak adalah nak berebut. Tanah kubur tu betul juga, tapi tetap tak hak milik kerajaan. Tak boleh kita kekaukan mama. Lala awak semua buat awak manis. Ini baru macam ni tak make up. Kalau aku make up letak jari, letak lipstick merah, muka aku on semua ke tepi. Sakit perut ketawa kat office. Tak apanya, stay produktif kan. Ceria pagi-pagi. Korang memang suka cerita bab-bab ni sebenarnya, aku tahu. Kau yang tu orang lain dapat, itu perkara biasa. Kadang-kadang ada yang macam tu. Kadang-kadang kita kena ingat, kita kena berkongsi rezeki. Tak semua rezeki tu Tuhan takdirkan untuk kita kan. Kalau memang dah rezeki orang, kita nak buat macam mana? Betul tak? Kadang-kadang kita tanam baja, kita tanam padi, betul tak? Tumbuh dia lalang. Kita siapalah kita untuk mengatakan tidak kepada takdir? Kita kan. Yelah, jangan cakap kalau dah make up memang dah ada aura kan. Kita pula ikonik kan. Kita tak nak jadi cantik, tapi kita nak jadi ikonik. Different tau. Ya, suka tengok cerita Farah macam ni kan. Betul kan?
Kadang-kadang kita tanam padi, tumbuh lalang. Kita nak salahkan siapa? Salahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang baja tak cukup kan? Siapalah kita nak mengatakan tidak kepada takdir. Kau jangan kalau Ustazah Hafifah tu kejap lagi nya. Jangan sampai pula aku cerita bab susu jadi kutu. Sebenarnya cuti pagi ni boring tau kerja. So happy tengok live Farah. Sakit perut aku ketawa. Betul lah nya. Kan? Kita tak mampu untuk menolak kata takdir kan. Kalau dah Tuhan katakan kita tanam padi tumbuh lalang, siapalah kita kan. Kita salahkan diri kita. Mungkin baja tak bagus kan. Farah minat pidato ke. Kita dulu johan pidato Negeri Sembilan. Dulu kita johan pidato, johan pantun. Peribahasalah pula kan. Tanam padi tumbuh lalang, tanam balak dapat coach sebiji. Tak tanam lagi no. Kita tanam kasih sayang, baja dia. Farah jangan lupa baca mesej kita kat personal. Boleh Suzy dekat yang platform lagi satu tu tahu. Tengah hari biasa saya dah menguap je tengok Farah segar kan. Tanam tebu di hati kan. Ya kan. Kita ni kadang-kadang tanam nenasnya, orang cari emas gitu. Kan? Macam mananya nenas bisa. Emas tu ada harga kan. Nak jadi anak Farah lah kan. Tak boleh no, aku dah tak boleh mengandung lagi. Kau nampak ni, aku dah letak implanon. Hilang stres untuk kerja Farah kan pagi ni. Ya, kau orang memang suka bab cerita-cerita yang macam ni. Aku tahu. No, apa pendapat awak pasal ustazah yang terlarang tu? Tak lah no, aku pun tak tahu macam mana nak bagi laki aku susu ni nanti. Berkutu pula laki aku kejap lagi. Kan? Macam mana aku nak bagi anak aku menetik nanti? Kan? Kan bila kau dah buka sekarang tu, bagi anak susu kan nak berkutu pula anak aku. Kan laki pun berkutu juga. Dan dengan aku sekali berkutu. Kan? Nak bagi susu formula kan susu daripada lembu. Kan? Macam mana? Tak tahu aku nak cakap macam mana no. Tak kau nak biarkan anak aku nguek dah haus susu. Kan? Taklah aku pun tak reti nak cakap. Nanti aku cuba formula lain. Mungkin ambil lembu tu letak kat rumah kan, letak kat balkoni ni kan. Lembu susu tu kan, anak aku ulurkan dekat lembu tu. Tak ada kutu dia kan. Laki aku pula takkan laki aku nak isap susu lembu juga. Aneh kejadian dia no. Kan? Macam mana kalau aku letak lembu susu kat balkoni kan, laki aku pergi menyusu kat situ. Habis aku tersadai. Dah terbengkalai. Tak boleh aku macam tu nya. Kan Farah tak kerja ke kerja. Kejap lagi kita nak siap dah. Farah nak hantar suplemen dekat Farah. Kudap-kudap KLM. Boleh. Kau memang tak izinkan aku kurusnya. Bagi air kosong je nya. Tak boleh no. Kita pula karang rumah terbengkalai. Kan. Itu susu kutu. Kan. Tak demam ni. Nak makan painkiller pun takut. Jangan no makan painkiller. Kan. Bawah mata aku ni macam mana no kalau toksik ke bawah ni. Tak kan? Nasib mata aku tak lembab kan? Tak sembab kan? Ya, tersadar di tepi pantai kan? Kering kita no. Betul tak? Kau tu dah kering-kering kan dah tak bagus pula. Lembu kat balkoni. Yelah dah kena sidai kan? Kalau nak susu anak aku menyusu sekarang dah berkutu pula. Betul tak? Habis apa natijahnya kejadian aku? Kan? Kau tak rasa apa natijahnya? Apa natijahnya? Anak kau tak boleh nak menyusu. Kau bagi susu kan dia berkutu. Takkan kau bagi laki aku menetik kan laki aku jadi lembu pula. Betul kan? Kalau tak bagi susu kan nanti expired. Tak boleh no. Kau tak boleh tau. Kalau nanti kau bengkak susu tau. Kau tahu tak siapa yang pernah mengandung kan, dah pernah bersalin kan, susu tak keluar sakit tau. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Bengkak susu sakit. Dia kalau ada permintaan mesti ada pengeluaran. Kan otak aku melayang. Lawak betul kan, justru itu kena bagi Milo je. Takkan kau nak bagi anak kau Milo no, kesian dia. Susu ibu tu kan permulaan yang bagus untuk anak. Kan sebab dia ada PHA kat situ. PHA pula DHA. Dekat susu ibu kan ada DHA. DHA tu bagus untuk pembesaran anak dan suami. Laki ustazah pakai spek dia minum susu apa? Susu ustazah. Tak tahulah aku no. Mungkin laki dia menetik terus daripada lembu. Kita tak tahu. Jadilah keju. Tak boleh no. Bengkak susu sakit tau. Siapa yang pernah bersalin kan tahulah sakit dia macam mana. Farah tak sah kan. Milo selalu sembelit pula. Betul. Anak minum Milo kejap lagi sembelit pula. Budak tu dah kuek menangis. Takkan kau nak korek ke budak anak kau? PHA pun boleh. DHA aku salah cakap.
Kan anak kita kan kalau nak menetik kan, kalau bila teringat kan baru nak singkap kan, dah berkutu pula anak aku. Betul tak? Habis apa natijahnya kejadian benda ni? Betul tak? Kan? Habis kita dah membuat-buat yang macam ni, takkan lagi kita pandang aja. Tak kita terbengkalai nama dia. Ada kolesterol kan, susu anak untuk susu emak untuk anak, susu lembu kalau kasih anak nanti anak si ibu kan. Betul, bengkak susu sakit. Bengkak susu sakit bengkak susu macam nak menangis. Siapa yang pernah bersalin kan, yang pernah bengkak susu kan, tahulah macam mana sakit dia. Bengkak susu sakit tau. Dia walaupun kita tak pernah menyusukan anak, tapi sakit, bengkak susu sakit. Suami pun dapat susu ke? Janganlah bagi suami kau menetik. Kau letak lembu kat balkoni ni, kalau laki kau nak menetik ke, jadi kau suruh dia tetek lembu tu. Ni susu boleh rabunkan mata. Ya ke? Terbengkalai kan. Macam mana nak cari confident macam ustazah tu? Aku pun tak tahu daripada mana dia baca fakta tu. Jadi barang antik. Habis natijah dia apa yang dah membuat-buat ni? Takkan pandang aja. Macam Pertwika dia punya keras kan. Sakit bengkak susu memang sakit. Aku tahu. Walaupun aku tak pernah melalui kan, tapi aku tahu. Mak aku cakap, kakak aku cakap, adik aku cakap, kakak ipar aku pun cerita. Sakit. Tu sebabnya kan sebelum bersalin kan, selalunya kan kalau macam kita Melayu kan panggil bidan, suruh urut tau, bagi liang-liang susu tu terbuka. Sebab kan kalau misal kata susu tu tak boleh keluar kan sebab liang tu tersumbat, bahaya tau. Ustazah tu memang dia gila. Baik kau dengar cakap aku sebenarnya daripada kau dengar cakap ustazah gila tu. Mungkinlah ustazah tu mungkin kelahiran dia di benua lain, tapi dia dihantar ke bumi. Mungkin kan. Habis susukan anak macam mana? Itulah. Kalau bengkak susu kan bahaya tau. Tu sebab masa mengandung kan urut tembikai kau tu kan, supaya liang-liang susu tu terbuka. Supaya kan bila bersalin kan anak tu senang menyusu, suami apatah lagi. So bila dia tak liang-liang susu tu kan, bila kau tengok kau punya piring tu kan ada macam liang-liang tu kan, macam liang-liang pori tu kan, urut benda tu bagi dia terbuka. Kalau tak terbuka kan bengkak susu sakit. Korang tanyalah siapa yang pernah kena bengkak susu letak kobin untuk sejuk. Betul. Tak apa lupakan suami. Sebab kan orang kata kan kalau mengandung makan lobak putih. Makan lobak putih banyak, nanti susu banyak. Terkesan masyarakat majmuk dengan kata-kata sasar. Suami apatah lagi. Betul, kau makan lobak putih. Orang kata lobak putih tu banyakkan susu. Kesan betul laki dia rabun sebab minum susu. Dengan dia sekali kan. Farah dah macam nurse klinik kan, sakit gila bengkak susu. Betul Cima, kita tahu. Walaupun kita tak rasa, tapi kita dapat tahu info tu daripada mak kita semua. Kalau bengkak susu tak keluar, kena tuam dengan air panas kan. Dia kena urut sebenarnya. Masa mengandung tu kan urut, bagi liang-liang tu terbuka kan. Kalau suruh suami urut kan, dah lain pula cerita dia kan. Kalau daong pandan boleh tak Farah bengkak susu? Daong pandan entah, tak pernah pula aku tahu makan sawi peria tu milk booster. Lobak putih orang kata. Encik Hui husband lain pula jadi dia sekarang. Kena panggil bidan urut baru lega. Betul. Waalaikumsalam Yati. Nak banyak susu orang kata makan lobak putih. Orang cakap lah, aku tak tahu. Awal live hari ni. Itulah kita dah nak end live dah Yati, sebab kita nak bersiap pergi kerja dah ni. Dah 12 minit. Malam nantilah kita sambung tazkirah kita ni tahu. Korang sebagai grup-grup usrah ni kan, malam nanti pukul 9 baru aku live balik semula. Tahu? Nanti kita bertemu balik di rancangan kita pada malam ini, okey? Pukul 9 malam. Korang semua stay safe, take care. Malam nanti kita jumpa balik semula. Janji malam nanti aku live balik semula.